حبيبنا محمد ابن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يؤتي الدنيا لمن يحب ومن لم يحب ولكن الله لا يؤتي الدين إلا لمن يحب. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم ألهمنا ما رشد أمورنا وأعزنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. Alhamdulillah yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Pengurusi, Jabatan Kuasa, para ustaz-ustazah, para alim ulama, pimpinan masyarakat, muslimin muslimat, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya kita syukur banyak pada Allah kerana masih lagi Allah panjangkan usia kita dan kita berada pada minggu yang pertama dalam bulan Rabiul Awal, masya-Allah. Tuan-tuan, ayah ibu dirahmati lagi dikasihi Allah, bulan Rabiul Awal juga dipanggil dengan nama Rabiul Anwar. Rabiul Anwar, bulan bercahaya-cahaya, kerana lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu dalam bulan Rabiul Awal ni kita kena melangkah dengan penuh kecintaan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, mungkin timbul pertanyaan dalam benak fikiran kita, kenapa Nabi lahir Rabiul Awal? Kenapa tak lahir Ramadan? Ataupun lahir bulan yang mana disebut dalam Quran, contohnya Zulhijjah ataupun Zulqaidah, bulan-bulan haram, ataupun bulan-bulan yang kita tahu terkenal di kalangan masyarakat Arab seperti Rajab, Syaban. Tapi tidak, Nabi tidak lahir dalam bulan yang terkenal ataupun bulan yang disebut-sebut oleh masyarakat Arab. Nabi lahir pada satu bulan yang orang Arab pun dulu tak biasa sebut. Maksudnya orang Arab ada bulan Rabiul Awal tapi bukan satu bulan yang popular di kalangan masyarakat Arab. Kenapa? Kerana kata ulama, Allah Subhanahu Wa Taala tidak mahu kalaulah Nabi itu lahir pada bulan Ramadan, maka umat ini akan berkata mulianya Nabi Muhammad itu. Kenapa mulia? Kerana Nabi lahir bulan Ramadan. Allah tak suka perkataan itu. Seakan-akan Nabi itu tumpang kemuliaan Ramadan. Allah tak suka. Maka sebab itu Allah lahirkan Nabi pada satu bulan yang tak popular, tak terkenal, iaitu Rabiul Awal. Bila Nabi lahir Rabiul Awal, maka umat akan berkata mulianya Rabiul Awal. Kenapa Rabiul Awal mulia? Kerana Nabi lahir Rabiul Awal. Rabiul Awal tumpang kemuliaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam kita, tuan-tuan, kita ni tak ada apa-apa pun, walaupun mungkin pangkat kita di sisi manusia seorang engineer, doktor, profesor, arkitek, Tan Sri, Datuk, ketua kampung, pengurusi sekalipun, di sisi manusia, di sisi Allah, semua pangkat itu tak ada apa-apa. Tetapi yang menyebabkan kita ada darjat di sisi Allah ni apa? Kita tumpang kemuliaan Nabi. Apa darjat kita? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan kita. Kemuliaan kita ialah kita menjadi umat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran, tuan-tuan buka daripada surah Al-Fatihah sampai An-Nas, tak jumpa satu umat, tak jumpa satu kaum terdahulu yang Allah panggil umat. Ini je umat yang Allah panggil. Yang lain semua Allah panggil kaum. Kita je yang pandai-pandai panggil umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa. Allah tak pernah iktiraf pun mereka sebagai umat. Allah tak pernah pun dalam Quran panggil umat Nabi Musa, tidak. Kaum Musa, kaum Harun, Allah tak sebut pun dengan umat. Kaum Nuh, kaum Lut, Allah tak pernah panggil dengan nama umat. Sebab umat ni perkataan yang mulia. Sebab itu kita syukur Allah Ta'ala gandingkan kita tumpang kemuliaan Nabi itu, umat Nabi Muhammad SAW. Dan begitu juga sebab kata ulama, kenapa Allah tak wafatkan Nabi di kota Mekah. Sebab Mekah ni dah terkenal daripada zaman dulu, kota yang Masya Allah, kota yang telah didatangi oleh semua para Nabi. 124 ribu para Nabi pernah sampai Mekah. Inna awwal baiti wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil alamin. Tanah pertama yang Allah cipta dalam dunia ni tanah Kaabah, tanah Baitullah. Jadi perihal Mekah ni dah popular dah, orang ramai tahu dah masya-Allah tentang kota Mekah. Maka kata ulama, kalau Nabi diwafatkan di kota Mekah,
maka orang akan cakap mulianya Nabi tu. Kenapa mulia? Wafat kat Mekah. Seakan Nabi tu tumpang kemuliaan Mekah. Kalau kita tak apalah, kan kita kata untunglah makcik Maryam tu. Kenapa? Dia meninggal kat Mekah, masya-Allah. Untunglah. Sebab kita ni memang tak ada kemuliaan, tumpang kemuliaan, masya-Allah. Untunglah Pak Abu tu kenapa? Meninggal kat Mekah, masya-Allah. Tapi Nabi tidak. Allah wafatkan Nabi di satu kota yang orang Mekah pun hanya berhenti ketika nak berdagang zaman jahiliah dulu untuk buat dua perkara. Buang yang kecil, buang yang besar. Apa nama kota tu? Yasrib dahulunya, tempat berkumpulnya penyakit. Maka Allah wafatkan Nabi 400 kilo daripada kota Mekah di kota Madinah, ataupun dulu dipanggil dengan nama Yasrib. Sehingga kan orang berkata mulianya Madinah tu. Kenapa? Kerana Nabi hijrah ke sana dan wafat di sana. Masya Allah. Madinah tumpang kemuliaan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga Nabi sebut al-Madinatu khairul law kanu ya'lamun. Madinah lah bumi yang terbaik kalau kamu tahu. Bahkan Nabi beritahu dalam hadis lebih mafhum, siapa boleh mati di Madinah, maka usahakanlah. Usahakanlah ni maksud apa? Doa sungguh-sungguh untuk mati kat Madinah. Itu pendapat jumhur ulama. Tetapi kata Hazrat Syekhul Hadis Maulana Said Ahmad Khan rahmatullah alaih, satu ulama besar Madinah, orang Madinah, ulama Madinah, namanya Hazrat Syekhul Hadis Maulana Said Ahmad Khan rahmatullah alaih. Dia ni wafat di Madinah, tanam di Baqi'. Apa yang dimaksudkan dengan usahakanlah tu? Ulama-ulama lain kata usahakanlah tu doa sungguh-sungguh untuk mati di Madinah. Tetapi kata Maulana Samahan, maksud usahakanlah tu, balik ni panggil isteri, panggil anak, mesyuarat. Cadang-cadang bila kita nak pindah Madinah. Tu maksud usahakanlah. Mesyuarat dengan orang rumah, mesyuarat dengan anak, cadang-cadang bila? Janganlah besok. Jangka masa panjang lah maksudnya. Lagi 5 tahun kot abah kita pindah Madinah. Nampak macam dah tak best duduk Malaysia ni, kita pindah Madinah contoh. Jadi ada perancangan untuk pindah Madinah. Itu maksud kata Maulana Syekh Khan, maksud usahakanlah tu ada perancangan duduk Madinah. Tapi kalau setakat pergi umrah aja tak jadi. Maksudnya ada perancangan nak pindah duduk Madinah. Masya-Allah. Ada perancangan. Kena pula sekarang ni visa boleh setahun, masya-Allah, multiple visa ziarah. Kan, perancangan kena ada duduk Madinah. Itu maksud usahakanlah. Sebab dengan cara itu peluang cerah untuk mati di Madinah. Maka Nabi beritahu apa? Siapa mati di mana? Nabi kata Nabi nak bagi syafaat untuk orang yang mati di kota Madinah. Ni untung tuan-tuan. Jadi itulah kemuliaan bulan Rabiul Awal. Baik, kita sambung penyanyi kita Hayatus Sahabah yang dikarang oleh Hazrat Syekhul Hadis Maulana Yusuf rahmatullah alaih. Sepatutnya tuan-tuan hari ini kita sambung bab hari itu. Raja Heraklius tu dibawa sahabat-sahabat Nabi itu untuk tengok gambar-gambar Nabi-Nabi terdahulu. Tapi kisah tu di dalam bab, di dalam jilid yang lagi satu. Saya pula tengah dalam proses nak pindah rumah, saya cari tak jumpa kitab tu. Nanti saya dah pindah rumah besok saya pindah ke Bangi, daripada Semenyih pindah Bangi. Nanti besok saya dah pindah, susun balik kitab tu, insya-Allah jumpalah, sebab dalam kotak. Nak cari tak jumpa. Jadi kita sambung kisah tu pada pertemuan yang akan datang. Sepatutnya bab tu di dalam Hayatus Sahabah ni, dia kisah-kisah yang luar biasa semua dikumpulkan dalam jilid 3. Walaupun kisah ni sepatutnya sambungannya tu dia tak masuk dalam jilid 1. Sebab jilid 1 ni dicerita dakwah saja. Jilid 3 dicerita apa? Cerita yang ganjil-ganjil, yang luar biasa sikit. Jadi yang tu tak masuk dalam dakwah. Yang tu dia masuk dalam apa yang orang Rom cerita pula dekat sahabat. Yang tu dalam jilid 3. Tapi jilid 3 tak jumpa. Jadi kita sambunglah kisah yang ke-65. Baik. Kisah tentang seorang pendeta, perihal Raja Heraklius. Seorang pendeta di satu kota, satu bandar yang pendeta ni dia tahu kisah tentang Heraklius, pemerintah Rom, yang telah kita cerita pada bulan yang lalu, pertemuan yang lalu. Baik. Kata pendeta di sebuah kota yang bernama Ibnu An-Naturi menceritakan ketika Kaisar Heraklius sedang berada di bandar yang bernama Ilya. Sebahagian Ilya ni kalau dalam bahasa Yahudi maksudnya Ilyas. Kalau tuan-tuan jumpa dalam cerita-cerita nama dia Ilya ni orang Yahudi panggil Nabi Ilyas. Kita Nabi Ilyas.
dia panggil Ilya. Sebab tu ada kota-kota kalau dekat Jerusalem tu Ilya tu Ilyas. Sebab kadang perkataan-perkataan ni orang putih dengan orang Yahudi ni dia bukan tak boleh sebut, dia boleh diubah pula perkataan, jadi bunyi kita rasa macam pelik pula. Jadi macam ganjil pula. Raja apa, Ratu Balqis. Kita baca Al-Quran pun Balqis juga kan. Kita pun guna Balqis. Tapi sampai ke orang putih Shiva. Berapa pun jauh Balqis dengan Shiva. Tuan-tuan pergi di Jerusalem tu ada jalan-jalan nama Shiva, Princess of Shiva. Tu Ratu Balqis lah tu. Jadi ada perkataan-perkataan yang mereka ubah mengikut bahasa mereka sendiri. Sedangkan yang betulnya bukan itu maksudnya. Baik. Sebahagian pendeta yang ada di bandar itu menegurnya. Nampaknya tuanku ini dalam keadaan susah sekali. Apakah yang menyebabkan perkara itu? Bila mereka ni, pendeta-pendeta ni, zaman dulu raja ni, dia ada pengiring-pengiring dia. Orang penting ni kena ada bersama raja-raja besar dulu. Baik. Pertama mesti kena ada pendeta. Pendeta ni sebagai rujukan. Kalau kerajaan Islam biasanya mesti ada ulama yang berdamping. Kalau kerajaan kita kat Malaysia ni biasa kita tengok kan, sultan-sultan ni biasa penasihat dia siapa? Mufti. Daripada zaman dulu lagi lah. Baik, jadi raja-raja dulu penasihat dia antara yang utama ialah pendeta. Kedua, mesti kena ada ahli sihir atau ahli nujum negara. Itu kena ada tu ahli sihir atau ahli nujum, sebab dia bagi ramal. Ramalan dia macam ni. Kita ramalan gaji cuaca je ada. Dia ramalan bahagian sihir ni ada, masya-Allah. Yang ketiga, tukang buat lawak. Raja dulu mesti kena seorang buat lawak. Kerja dia hiburkan raja. Raja sedih je dia akan buat jenaka, buat kelakar. Yang ni dalam kerajaan Islam tak ada. Yang ni hanya ada dalam kerajaan-kerajaan dululah, kerajaan zaman dulu. Kemudian seterusnya, raja ni kena ada, raja ni antara minat dia wajib lah, bukan minat. Minat ke tak minat, raja mesti kena ada sifat suka pergi memburu. Suka ke tak suka ke mesti kena, sebab dia jadi adat raja. Zaman sekarang ni kalau orang kaya tuan tengok main golf lah. Kalau orang kaya tak main golf macam pelik pula kan. Sebab itu orang baru banyak kaya ni dah mulalah beli batang golf sikit-sikit kan. Nak belajar-belajar main golf. Sebab dia nampak orang kaya ni mesti kena main golf. Kalau orang kaya main badminton macam pelik pula. Main pingpong lagi pelik. Jadi begitu tuan-tuan, raja dulu mesti kena berburu. Jadi itu antara ciri-ciri raja zaman dahulu. Jadi pendeta ni mesti kena ada. Bila mana pendeta-pendeta tengok Hercules ni muka dia resah, gelisah, mereka pun jadi risau. Mereka pun tanya, apakah yang telah menyebabkan tuanku ni resah? Resah, gelisah ni tuan-tuan yang mulia ialah benda yang sangat bahaya. Adalah benda yang sangat bahaya. Sebab itu Nabi ajar untuk kita hilangkan resah, gelisah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, hilangkanlah rasa resah dan duka lara. Kita minta, hilangkanlah ya Allah rasa resah dan duka lara. Sebab rasa resah dan duka lara ni akan menyebabkan kita rasa tekanan, rasa stres. Sebab itu dalam kitab Al-Azkar, juga dalam kitab Hizbul Azam, diceritakan satu sunnah, satu cara yang diajar oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Setiap kali lepas semayang, sapu dahi. Sapu dahi itu baca doa Allahumma adhib hamma wal hazan. Ya Allah, hilangkanlah kesedihan ataupun keresahan dan duka lara. Satu hari 5 kali kita bagi salam, 5 waktu dalam semayang fardu lah. Semayang sunat tak kira. Semayang sunat lagi lah banyak kan. Untuk supaya hilang duka lara dan kesedihan. Cuma kita baca tu sampai membayangkan semua kesedihan dan sedih, duka lara ni keluarlah, pergi. Sebab itu setengah ulama berpendapat bahawa sapu dahi itu, dia sapu ni bukan sapu muka, dia sapu dahi. Sebab dulu Nabi SAW sujud berlantaikan tanah, maka sebab itu sapu dahi. Dalam azkar sebut sapu dahi. Dalam Hizbul Azam juga dalam hadis sebut sapu dahi. Allahumma adhib hamma wal hazan. Inilah kita Al-Azkar yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaih. Baik. Jadi hilang duka lara. Sebab duka lara ni satu masalah yang sangat besar. Ada orang kata yang mula sakit dia sikit je, tapi bila dengar doktor cerita tentang penyakit dia, dia stres. Stres makin teruk penyakit dia. Ada orang penyakit dia dahsyat, tapi dia tak stres, dia happy kan, dia relax je, dia tak rasa tu satu beban.
Tapi kita sehingga kan kita tak nampak dia sakit. Sedangkan dia ni sakit teruk. Ni stres ni, resah ni bahaya. Baik, bila gaji tu resah orang tanya. Maka cerita Ibnu An-Naturi bahawa Kaisar Heraklius itu selalu percaya kepada ramalan bintang. Orang Kristian ni mereka percaya kepada zodiak, ramalan bintang. Orang Islam pun ada kadang terikut-ikut tentang ramalan bintang ni, masya-Allah. Habis semua terikut. Kamu ni bintang apa dia kata. Tu bintang tu kepercayaan orang Kristian sejak zaman Empire Rom lagi. Baik. Jawab Kaisar Heraklius, aku melihat dalam peredaran bintang ada menandakan bahawa masa kekuasaan raja yang berkhitan telah timbul. Siapakah raja yang berkhitan daripada bangsa ini? Jawab mereka yang berkhitan hanyalah bangsa Yahudi dan jangan khawatir terhadap mereka. Berkhitan ni apa? Orang Melayu panggil sunat. Raja yang bersunat. Jadi orang yang bersunat ni tuan-tuan ialah orang Yahudi dengan orang Islam. Sebab kita ikut ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ni adalah bapa, dia panggil Abul Anbiya, bapa segala para nabi. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ni banyak sunah-sunah ni dipanggil millah, jalan pengorbanan Nabi Ibrahim. Jalan pengorbanan Nabi Ibrahim ni semua dahsyat-dahsyat tuan-tuan. Korban lembu, akikah, ni semua korban. Sunat tu korban juga tu. Bukan senang-senang tu tuan-tuan, masya-Allah. Lagi kalau dah dewasa kan, lagi susah, masya-Allah. Kalau budak kecil-kecil senang. Jadi jalan korban, pergi haji, itu bukan senang tu. Semua yang besar-besar tu, tu dipanggil millati abina Ibrahim hanifa. Keluar dakwah termasuk dalam millah Ibrahim, Ibrahimiyah. Baik. Seterusnya, tulislah surat kepada para gubernur untuk membunuh bangsa Yahudi yang ada di daerah kekuasaan Empire Rom. Bila dia tengok bintang, maka dia beramal bintang yang dia tengok tu. Cerita orang dulu ni mereka ada ilmu bintang. Kita kalau ada ilmu bintang pun ilmu buruj je lah. Nak tahu arah mana, nak pergi selatan, nak pergi utara, tu daripada buruj kita dapat tengok. Tetapi zaman dulu mereka ni ada ilmu daripada bintang tu, mereka dapat ramalkan sesuatu. Ni ada kaitan dengan sihir jugalah, ada kaitan dengan dukun juga. Baik. Maka dia meramalkan bahawa akan naik satu pemerintah yang mana pemerintah berkhitan, bersunat, masya-Allah. Jadi orang-orang kanan dia merasakan bahawa itu adalah orang Yahudi. Maka dia kata tulis surat kepada gubernur seluruh Empire Rom. Empire Rom ni besar tuan. Bermula daripada kawasan Jordan sampailah kepada seluruh Eropah. Ini semua Empire Rom. Bahkan ada negeri-negeri yang duduk di bawah Empire Rom tapi merintah sendiri. Contohnya Habsyah, Ethiopia. Habsyah tu semua Empire Rom tuan-tuan. Dan cerita besarnya kawasan jajahan Empire Rom ni, masya-Allah. Baik. Ketika mereka sedang sibuk membincangkan mengenai ramalan nujum, tiba-tiba datang seorang utusan daripada Bani Ghassan dengan membawa khabar mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ghassan ni raja apa? Bani Ghassan ni ialah orang-orang Arab yang beragama Kristian, dipanggil Ghassan. Orang-orang Arab beragama Kristian ni dipanggil Ghassan. Dia tinggal banyak di kawasan Syam, di Jordan, di Syria. Ni ramai orang Ghassan. Dan Ghassan ni tuan-tuan, ada sebahagian daripada orang Arab Kristian ni dia kekal Kristian. Maksudnya setelah zaman Nabi pun dia masih Kristian lagi sampai sekarang. Sebab itu tuan-tuan tak pelik kenapa ada orang Arab di Mesir, di Jordan yang dia Kristian, sedangkan negara tu negara Islam. Sebab ada dua sebab. Pertama, memang daripada zaman Tok dia lagi dia Kristian dah. Yang kedua, dia ni bukan orang Arab. Dia ni ialah orang Rom yang tinggal di Arab, yang akhirnya mereka pun jadi macam Arab dah. Macam kat tempat kita lah, orang Serani tinggal kat Malaysia, orang Portugis kahwin dengan orang India contoh, tapi cakap bahasa Melayu, muka pun macam Melayu kan. Kita tanya-tanya, rupanya Kristian, rupanya dia Serani. Begitu tuan-tuan. Jadi raja-raja orang Kristian ni di tengah tempat di Jordan, Syria, ada tempat-tempat yang macam tu. Baik. Jadi Ghassan ni ialah raja, ialah satu kabilah yang mana dia menjadi raja di kawasan Jordan dulu, dan dia ni beragama Kristian. Jadi dia bawa khabar bahawa tentang Rasulullah SAW. Kemudian Heraklius perintahkan, periksilah orang itu, apakah orang itu berkhitan
Tolong kamu selidik orang yang kamu cerita tu tentang utusan akhir tu, tentang Rasulullah itu, dia berkhitan tak? Ketika diperiksa macam mana, ditanyalah, ternyata Nabi itu berkhitan. Ketika Kaisar bertanya apakah bangsa Arab itu berkhitan, orang itu berkata umumnya bangsa Arab itu berkhitan. Kerana apa? Kerana bangsa Arab ini mereka mewarisi amalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Daripada keterangan tadi, maka Kaisar berkata, kini aku yakin telah tiba masa timbulnya kerajaan bangsa Arab. Kemudian Kaisar itu mengutuskan surat kepada seorang kawannya yang sependapat dalam bahasa Romawi. Baik, jadi tuan-tuan, setengah ulama yang membahaskan tentang bintang. Ada kitab tuan-tuan di Madinah ada jual, tajuk dia Bintang, An-Nujum. Dalam kitab bab bintang ni dicerita ayat-ayat Quran tentang bintang dan tentang ramalan-ramalan nujum dulu tentang bintang. Macam mana mereka boleh buat ramalan? Kerana dulu pendamping-pendamping mereka daripada kalangan jin ataupun khadam mereka dari kalangan jin ni dulu boleh naik ke langit. Boleh naik ke langit. Setelah Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, Nabi dapat nubuah, maka tak ada jin dah boleh naik ke langit. Tak ada jin dah boleh tahu rahsia langit. Dulu jin boleh naik ke langit. Maka sebab itu ramalan-ramalan pemerintah dulu, ada waktu kita baca rasa tepat. Ramalan Firaun tentang bayi yang akan menggantikan tempat dia tepat. Namrud, dia punya ramalan dia tepat. Sebab dulu jin ni dia boleh naik ke langit. Tapi setelah Nabi SAW diangkat menjadi Nabi, mendapat menubuah, maka jin tak boleh naik ke langit lagi dah. Baik, itu tentang bintang. Kaisar seterusnya pergi ke Bandar Hims ataupun Homs. Homs ini di Damsyik, di Syria, dekat dengan Damsyik. Sampai di Bandar Hims, Kaisar bertemu dengan kawannya yang berpendapat mengenai adanya seorang Nabi. Setelah itu, maka Kaisar Heraklius menghimpunkan sejumlah pemuka bangsa Romawi dalam satu ruangan yang tertutup, dan dia berseru kepada mereka, wahai bangsa Romawi, apakah kamu menginginkan kejayaan kerajaanmu? Maka ikutlah kepada agama Rasulullah SAW. Maksudnya tuan-tuan, telah kita cerita pada pertemuan yang lalu tentang Raja Heraklius ni dalam pemerintahan Rom ni, dia punya hati dia 50% cenderung kepada Islam, 50% melihatkan kebenaran-kebenaran yang terpampang di depan mata dia, daripada tanda-tanda yang dia tahu itu kebenaran Nabi SAW. Namun sayangnya dia pada kerajaan dia, takutnya kehilangan rakyat, takutnya kehilangan kuasa, hingga telah apa berlaku, dia sanggup menjadi kekal kufur pada Allah. Sedangkan ketua padri yang kita cerita pada pertemuan yang lalu, satu orang ketua padri ni kerja dia apa? Tukang baca surat. Yang baca surat Heraklius tu masuk Islam. Bahkan dia dibunuh oleh padri-padri yang lain di kawasan jajahan Empire Rom. Kenapa? Kerana orang dah syak. Gereja hari Ahad biasa dia baca khutbah, tak datang. Tok Imam tak datang. Minggu depan tak datang lagi, dia dah syak dah. Ini 2 minggu lepas dia yang baca surat utusan daripada sahabat Nabi SAW. Maka pasti dia ni yang masuk Islam. Rupanya betul. Orang ni keluar jumpa sahabat Nabi, dia pesan kepada sahabat Nabi SAW, dia kata, aku nak beriman pada Allah, aku dah tak boleh simpan lagi dah, hati aku dah tak boleh tutup lagi dah tak boleh tahan lagi dah, aku nak isytiharkan keislaman aku, kau sampaikanlah berita ni pada Rasulullah. Dia jalan depan sikit ni tuan-tuan, di depan mata sahabat Nabi dia dibunuh oleh semua padri-padri. Bayangkan, ini orang yang tak boleh tahan, kebenaran mesti didedahkan, kebenaran mesti dijelaskan, kebenaran mesti diterangkan, ditegakkan, maka akhirnya disanggup dikorbankan nyawa ni. Manakala Heraklius sayangnya masih membulat kepada kerajaan dia, sayangnya masih membulat kepada rakyat dia. Maka sebab itu kata ulama, ada orang binasa di kehidupan akhirat dia kerana kedudukan dia, kerana kerajaan dia, kerana pemerintahan dia, kerana pangkat dia. Dulu sebelum dapat pangkat, elok datang surau. Lepas dapat pangkat, tak pergi surau dah. Seganlah saya pergi surau, saya ni ada pangkat, nanti orang tengok ke apa, orang kata semain kat rumah je lah. Sebabkan pangkat dia tak pergi surau, jawablah ke akhirat. Tuan-tuan, ibu rahmati lagi dikasih Allah, Heraklius contoh orang yang kerana sayangkan pangkat, sanggup kufur pada Allah.
Mendengar ucapan kaisar ini, mereka terus berasa cemas, lalu menuju ke pintu keluar. Namun mereka dapati pintu-pintu itu tertutup semuanya. Ketika kaisar yakin bahawa tidak ada harapan lagi bagi mereka akan beriman, maka kaisar berseru kepada mereka untuk kembali. Baik, ketika kaisar dakwah mereka, cuba untuk dakwah mereka untuk ikut Nabi SAW, maka padri-padri ni, bahkan orang kanan ni di kalangan menteri, semua lari ke pintu nak keluar daripada bilik tertutup tu, tempat mereka bertemu tu. Nak lari tapi pintu semua kaisar dah tutup. Kaisar tengok tak ada seorang pun tinggal, semua pakat lari. Semua nak keluar daripada pintu tu, nak melepaskan diri. Maka kaisar nampak macam tak ada peluang mereka ni nak masuk agama Islam. Dan kaisar takut kalau mereka ni keluar, maka habislah kaisar ni kena bunuh dan juga kerajaan dihilang. Maka apa berlaku? Kaisar pun berkata, sebenarnya aku katakan sedemikian itu tidak lain hanya sekadar untuk menguji kekuatan kamu. Aku cakap tadi tu untuk test je, kata kaisar. Takut-takut kamu ni ada perasaan sayang kepada Islam, ada 50% kepada Islam. Jadi aku ni datang untuk, aku cakap tadi tu untuk test je, nak tengok kamu ni macam mana, kira goyang ke tak goyang ke, nak tengok. Sedangkan kaisar itu sendiri, kata ulama, 50% telah cenderung hatinya pada Islam. Demikianlah akhirnya para pembesar kerajaan itu kembali kepada kaisar dan bersujud semuanya. Sujud kepada siapa? Kepada kaisar. Maka Sujat memberitahu kepadanya apa yang telah dilakukan oleh Kisra terhadap surat Rasulullah SAW. Mendengar perkara ini, maka Rasulullah SAW berdoa semoga Allah mengoyak, meruntuhkan kerajaan Kisra Parsi. Kenapa? Tidak menghormati Nabi. Pernah saya cerita dekat sini bahawa Nabi Islam ni ada dua keadaan. Satu, ada orang dia berinteraksi dengan Nabi itu atas batang tubuh Nabi ini ialah satu orang Nabi, maka menentang satu orang Nabi itu menjadi musuh kepada Allah. Tapi ada orang yang berinteraksi dengan Nabi itu, berinteraksi dalam keadaan Nabi itu ialah satu orang manusia ataupun satu orang daripada Quraisy. Maka interaksi tentang perkara itu dia berbeza dengan interaksi dengan satu orang Nabi. Contoh, ketika mana satu orang Badui datang jumpa Nabi, datang satu orang Badui jumpa Nabi SAW. Badui ni dia kasar. Dia pergi dekat Nabi sehingga kan dia nak bergurau, tapi dia punya kasar tu sampai bekas leher Nabi SAW. Dia tarik lidah Nabi SAW bekas. Dan ulama kata dalam keadaan macam tu Nabi tak marah, sebab faham memang dia Badui ni memang macam tu. Dan pernah Badui datang jumpa Nabi SAW, dia tanya ayyukum Muhammad, antara kau orang ramai-ramai ni siapa nama Muhammad? Cara dia tanya macam tu. Jadi Nabi faham bahawa dia tanya tu bukan dia kerana dia tak suka dengan Rasulullah, tak suka dengan batang tubuh satu Nabi Allah, tetapi dia nak bertanya, cara dia tu berinteraksi dengan seorang yang bernama Muhammad, kata ulama. Maka Nabi tak marah, sebab Nabi faham dia punya interaksi tu atas maksud apa. Berbeza dengan peristiwa satu orang lelaki yang datang jumpa Nabi SAW ketika habis perang. Lelaki ni bukan Badui, orang Arab biasa. Datang jumpa Nabi SAW, dia kata apa? I'dil ya Muhammad, wahai Muhammad, tolonglah adil. Lepas Nabi bagi harta-harta perang, dia kata tolonglah adil. Maka kata ulama, interaksi tersebut bukan menunjukkan interaksi dia kepada satu orang manusia, satu orang Quraisy, tetapi interaksi kepada satu orang Nabi Allah. Seakan-akan nak beritahu seorang Nabi Allah tak adil. Macam tu maksudnya, kata ulama. Itu perbezaan. Sebab itu kalau tuan-tuan baca dalam sirah, ada waktu Nabi marah sebab Nabi faham interaksi dia ni dia bukan berkata kepada satu orang Nabi Allah. Tu ulama beritahu macam tu. Baik. Jadi bila Nabi SAW dengar dia kata macam tu, Nabi berubah muka Nabi. Sehingga Nabi marah, Nabi kata lebih confirm, siapa yang lebih adil daripada aku? Kenapa? Sifat Nabi itu antaranya lah adil, kata ulama. Siapa lagi manusia lebih adil daripada aku, kata Nabi. Maka kata ulama, marahnya Nabi itu sehingga menyebabkan Allah murka kepada lelaki ini. Daripada keturunan dia lah lahirnya kaum Khawarij yang suka mengkafir-kafirkan orang tu, lahir daripada lelaki ni, kata ulama. Daripada keturunan lelaki yang biadab tadi. Sebab itu orang Khawarij ni dia suka mengkafir-kafirkan orang, dia tidak ada adab. Sebab tok dia dulu tak ada adab dengan Nabi SAW. Imam Nawawi tulis dalam kitab dia macam mana cara pakaian lelaki itu.
Tuan, bayangkan Imam Nawawi tulis dalam kitab dia tuan-tuan, macam mana cara pakaian lelaki itu. Hari ni saya cerita pada tuan-tuan. Imam Nawawi tulis pakaian lelaki itu dia pakai jubah bawah sikit daripada lutut. Dia punya jubah dia tu, dia sunnah ni atas buku lali kan, tapi lelaki ni pakai bawah sikit daripada lutut. Maksudnya betul-betul senting habis lah kan. Kemudian kepala dia botak, jambang dia panjang, dan dia tak pakai kopiah, tak pakai tutup kepala, tak pakai serban ke, tak pakai apa. Ini yang disifatkan oleh Imam Nawawi dalam kitab dia tuan-tuan. Ini Imam Nawawi, bukan saya cerita, Imam Nawawi cerita. Jadi kalau tuan-tuan ada ternampak orang macam tu, tuan-tuan jangan cakap pula macam tu. Orang macam ni tuan-tuan jumpa banyak kat Mesir. Kat Malaysia ada juga geng tak pakai kopiah ni, tapi bukanlah Khawarij. Tapi kat Mesir ada macam ni. Jubah dia bawah buku lali, bawah lutut sikit, jambang panjang, kepala botak, jubah dengan pendek. Banyak kat Mesir. Kalau tuan-tuan pernah pergi Mesir, tuan-tuan tengok orang macam tu, tuan-tuan try tanya budak Mesir, itu geng apa tu? Nanti dia sebut, tuan-tuan tahulah. Sebab geng tu ada kat Malaysia. Cuma geng tu tak pakai macam tu je kat Malaysia, tapi perangai lebih kurang. Menyesatkan orang, kata orang tak betul, sesat, bid'ah, masuk neraka, lebih kurang perangai. Cuma pakaian je tak sama. Pakaian yang Imam Nawawi cerita tu, orang Mesir dia pakai macam tu, tapi fahaman dia sama. Tapi ini yang disifatkan oleh Imam Nawawi tentang orang yang biadab dengan Nabi SAW tadi. Maka Nabi begitu marah. Baik, sambung sikit lagi tuan-tuan. Abu Sa'id meriwayatkan bahawa Abi Salamah bin Abdul Rahman radhiyallahu anhu berkata bahawa ketika surat Rasulullah SAW datang kepada Kaisar, setelah dibaca surat itu terus dikoyak. Kemudian Kaisar mengutus surat kepada salah seorang gubernurnya yang berada di Yaman. Waktu itu Yaman ni tuan-tuan di bawah jajahan Kisra. Yaman ni dia bertukar tangan dua kali. Pernah dia di bawah jajahan Rom. Ketika mana? Ketika Habsyah melawan Yaman. Habsyah ni dia sekutu Rom. Dia Kristian kan. Sebab itu Najasyi ni Kristian, dia sekutu Rom. Sebab itu tuan-tuan baca dalam sirah zaman Abdul Muttalib ada tentera bergajah namanya Abraha. Abraha datang dari mana? Yaman. Abraha ni asalnya ialah wakil daripada Habsyah. Sebab Habsyah ni dia buka empire. Empire tu duduk di bawah Rom. Tapi kemudiannya kata ulama, Kisra masuk. Orang Parsi masuk. Orang Parsi ambil alih. Jadi gubernur di Yaman ni, Kisra punya gubernur namanya Bazan. Nama gubernur je lah Bazan. Jadi dia hantar surat kepada Bazan untuk pergi jumpa Nabi SAW. Baik. Bazan pun mengutus dua orang. Seorang bernama Abu Nawah yang pandai dalam bahasa Parsi, dan seorang lagi daripada Parsi yang bernama Jidu Jamirah. Ini dua orang yang mana utusan daripada Bazan. Kedua-duanya diutus untuk menghadap Rasulullah SAW dengan membawa surat yang meminta kepada baginda untuk datang menghadap Kisra di Parsi. Kisra tersebut memerintahkan kepada gubernurnya untuk datang menyelidiki Rasulullah SAW dan segera memberi khabar kepadanya. Baik. Jadi tuan-tuan dihantar wakil untuk jumpa Nabi. Tadi Nabi hantar wakil untuk jumpa Kisra. Sekarang dia hantar wakil untuk jumpa Nabi, bagi tahu pada Nabi SAW tentang raja dia suruh datang menghadap. Baik. Bila mana dia datang? Yang ini kita sama pertemuan kata. Cuma saya nak tutup tentang bila mana dia datang. Bila mana dia datang, kan tadi Nabi utuskan sahabat Nabi itu Syuja' yang pergi jumpa orang Parsi. Nabi tak pergi. Tapi sekarang orang Parsi datang jumpa Nabi. Bila mana dia datang, Nabi tengok ciri-ciri dia. Orang Parsi yang datang ni mereka agama Majusi. Apa berlaku? Misai dia panjang. Minta maaf lah kalau ada orang misai panjang sini. Misai dia panjang, janggut dia licin. Tak ada janggut, cukup habis, licin, misai panjang. Maka Nabi SAW tanya. Bila dia sampai je, soalan pertama Nabi tanya lebih kurang apa? Nabi tanya apa? Siapakah yang telah memerintahkan kamu memendekkan, memotong janggut dan memanjangkan misai? Lebih kurang mafhum. Siapakah yang telah memerintahkan kamu memotong janggut dan memanjangkan misai? Ni hadis ni terkenal tuan-tuan. Kalau tuan-tuan belajar hadis jumpa di bab janggut, mesti jumpa kisah Bazan. Bazan ni kisah dia popular antaranya dalam bab janggut. Baik. Apa dia jawab?
hadza dinuna. Dia bukan kata ini fashion kami, ini style kami, ini cara kami. Bukan. Dia tak kata macam tu. Kat tempat kami semua pakai buat macam ni. Tak, dia tak jawab macam tu. Tapi jawab apa? Dalam hadis sebut hadza dinuna, inilah agama kami. Tuan-tuan, inilah agama kami. Dalam hadis sebut tentang wakil bazan tadi. Misai dia panjang, janggut tak ada, licin. Dia kata apa? Hadza dinuna, ini agama kami. Maka Nabi beritahu kepada penghubung, sesungguhnya kami diperintahkan. Diperintahkan oleh siapa? Diperintahkan oleh Allah untuk memendekkan misai dan memanjangkan janggut. Maka sebab itu ulama bahas, misai ini bukan cukur. Misai ini ialah nipiskan, potong. Tapi kalau tak mampu nak cukur, boleh, tak ada masalah. Misai. Tapi janggut kena pelihara, kata ulama. Kena pelihara. Jadi memanjangkan misai, mencukur janggut ialah bertentangan dengan sunnah. Akan tetapi ulama fatwa kata apa? Dibolehkan. Misai ni boleh bela, bukan panjang. Boleh bela misai ni, dibolehkan tebal sikit ke? Untuk siapa? Untuk orang yang memang tak ada janggut, memang tak tumbuh janggut dia. Pakai macam-macam minyak dah. Minyak macam-macam lah. Saya pun tak tahu nak sebut kat produk dekat Malaysia ni macam-macam produk minyak janggut kan. Semua produk dah pakai. Sampai orang kata, pergilah ambil air periuk kera tu, tumbuh janggut nanti. Pun dia pergi gagah pajak bukit, curah air periuk kera, tak tumbuh kat tuan-tuan. Jadi untuk dia macam mana? Fatwa kata apa? Boleh dia pelihara misai sikit. Untuk apa? Ada sebab. Fatwa kata untuk membezakan dia dengan perempuan. Kalau tak ada terus, memang kira jambu lah, perempuan lah. Jadi sebab itu kena ada walaupun sikit, tuan-tuan. Kena ada. Ini dalam hadis, tuan-tuan. Bukan saya yang cerita dalam hadis. Sebab tu dalam hadis bab janggut, tuan-tuan akan jumpa kisah bazan ni, masyhur kisah dia. Wallahu a'lam. Tuan-tuan yang mulia, kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Namun pertemuan yang akan datang kita tak sambung kisah Kisra ni terus. Kita sambung kisah yang saya cerita tu tentang Raja Rom tu tadi, Heraklius, tak habis lagi. Di dalam kitab yang lagi satu, kitab jilid yang lagi satu, saya akan bawa pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam. Saya mohon maaf sebenarnya bagi perkongsian ada terkasar bahasa tersilap kata terlanjur bicara. Saya minta Allah minta ampun kepada Allah dalam bulan Rabiul Awal yang mulia, bulan kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW, melangkah dalam bulan yang penuh kecintaan kepada Nabi. Elakkan daripada bergaduh. Orang nak bergaduh kita minta maaf. Saya ni bulan Rabiul Awal ni, bulan Nabi lahir. Ustaz kata ni bulan menyemai benih kecintaan. Saya maafkan semua kesalahan orang yang buat salah dengan saya. Sebab ni Rabiul Awal, saya nak belajar macam Nabi, belajar cinta pada umat. Ini tuan-tuan, insya-Allah. Moga-moga kita tambahkan selawat dan salam kita kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW. Moga Allah terima kita dan juga tambah masa kita untuk bagi masa bawa manusia kepada Allah dalam kerja dakwah kita. Wallahu alam. Tangguh majlis subhanahu wa ta'ala bihamdi. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Maka Sujah memberitahu kepadanya apa yang telah dilakukan oleh Kisra terhadap surat Rasulullah SAW. Mendengar perkara ini, maka Rasulullah SAW berdoa semoga Allah mengoyak, meruntuhkan kerajaan Kisra Parsi. Kenapa? Tidak menghormati Nabi. Pernah saya cerita dekat sini bahawa Nabi SAW ni ada dua keadaan. Satu, ada orang dia berinteraksi dengan Nabi itu atas batang tubuh Nabi ini ialah satu orang Nabi. Maka menentang satu orang Nabi itu menjadi musuh kepada Allah. Tapi ada orang yang berinteraksi dengan Nabi itu, berinteraksi dalam keadaan Nabi itu ialah satu orang manusia ataupun satu orang daripada Quraisy. Maka interaksi tentang perkara itu dia berbeza dengan interaksi dengan satu orang Nabi. Contoh, ketika mana satu orang Badui datang jumpa Nabi. Datang satu orang Badui jumpa Nabi SAW. Badui ni dia kasar. Dia pergi dekat Nabi sehingga kan dia nak bergurau, tapi dia punya kasar tu sampai bekas leher Nabi SAW. Dia tarik lidah Nabi SAW bekas. Dan ulama kata dalam keadaan macam tu Nabi tak marah, sebab faham memang dia Badui ni memang macam tu. Dan pernah Badui datang jumpa Nabi SAW, dia tanya ayyukum Muhammad, antara kau orang ramai-ramai ni siapa nama Muhammad? Cara dia tanya macam tu. Jadi Nabi faham bahawa dia tanya tu bukan
bukan dia kerana dia tak suka dengan Rasulullah, tak suka dengan batang tubuh satu Nabi Allah, tetapi dia nak bertanya cara dia tu berinteraksi dengan seorang yang bernama Muhammad, kata ulama. Maka Nabi tak marah sebab Nabi faham dia punya interaksi itu atas maksud apa. Berbeza dengan peristiwa satu orang lelaki yang datang jumpa Nabi SAW ketika habis perang. Lelaki ni bukan Badui, orang Arab biasa. Datang jumpa Nabi SAW, dia kata apa? I'dil ya Muhammad, wahai Muhammad, tolonglah adil. Lepas Nabi bagi harta perang, dia kata tolonglah adil. Maka kata ulama, interaksi tersebut bukan menunjukkan interaksi dia kepada satu orang manusia, satu orang Quraisy, tetapi interaksi kepada satu orang Nabi Allah. Seakan-akan dia nak beritahu seorang Nabi Allah tak adil. Macam tu maksudnya, kata ulama. Itu perbezaan. Sebab itu kalau tuan-tuan baca dalam sirah, ada waktu Nabi marah sebab Nabi faham interaksi dia ni, dia bukan berkata kepada satu orang Nabi Allah. Tu ulama beritahu macam tu. Baik. Jadi bila Nabi SAW dengar dia kata macam tu, Nabi berubah muka Nabi. Sehingga Nabi marah, Nabi kata lebih confirm, siapa yang lebih adil daripada aku? Kenapa? Sifat Nabi itu antaranya lah adil, kata ulama. Siapa lagi manusia lebih adil daripada aku, kata Nabi. Maka kata ulama, marahnya Nabi itu sehingga menyebabkan Allah murka kepada lelaki ini. Daripada keturunan dia lah lahirnya kaum Khawarij yang suka mengkafir-kafirkan orang tu. Lahir daripada lelaki ni, kata ulama, daripada keturunan lelaki yang biadab tadi. Sebab itu orang Khawarij ni dia suka mengkafir-kafirkan orang, dia tidak ada adab. Sebab tok dia dulu tak ada adab dengan Nabi SAW. Imam Nawawi tulis dalam kitab dia macam mana cara pakaian lelaki itu. Bayangkan, Imam Nawawi tulis dalam kitab dia, tuan-tuan, macam mana cara pakaian lelaki itu. Hari ni saya cerita kepada tuan-tuan. Imam Nawawi tulis pakaian lelaki itu, dia pakai jubah bawah sikit daripada lutut. Dia punya jubah dia tu, dia sunnah ni atas buku lali kan, tapi lelaki ni pakai bawah sikit daripada lutut. Maksudnya betul-betul senting habis lah kan. Kemudian kepala dia botak, jambang dia panjang, dan dia tak pakai kopiah, tak pakai tutup kepala, tak pakai serban ke, tak pakai apa. Ini yang disifatkan oleh Imam Nawawi dalam kitab dia, tuan-tuan. Ini Imam Nawawi, bukan saya cerita, Imam Nawawi cerita. Jadi kalau tuan-tuan ada ternampak orang yang macam tu, tuan-tuan jangan cakap pula macam tu. Orang macam ni tuan-tuan jumpa banyak kat Mesir. Kat Malaysia ada juga geng tak pakai kopiah ni, tapi bukanlah Khawarij. Tapi kat Mesir ada macam ni. Jubah dia bawah buku lali, bawah lutut sikit, jambang panjang, kepala botak, jubah dengan pendek. Banyak kat Mesir. Kalau tuan-tuan pernah pergi Mesir, tuan-tuan tengok orang macam tu, tuan-tuan try tanya budak Mesir, itu geng apa tu? Nanti dia sebut, tuan-tuan tahulah. Sebab geng tu ada kat Malaysia. Cuma geng tu tak pakai macam tu je kat Malaysia, tapi perangai lebih kurang. Menyesatkan orang, kata orang tak betul, sesat, bid'ah, masuk neraka, lebih kurang perangai. Cuma pakaian je tak sama. Pakaian yang Imam Nawawi cerita tu, orang Mesir dia pakai macam tu, tapi fahaman dia sama. Tapi ini yang disifatkan oleh Imam Nawawi tentang orang yang biadab dengan Nabi SAW tadi. Maka Nabi begitu marah. Baik, sambung sikit lagi, tuan-tuan. Abu Sa'id meriwayatkan bahawa Abi Salamah bin Abdul Rahman radhiyallahu anhu berkata bahawa ketika surat Rasulullah SAW datang kepada Kaisar, setelah dibaca surat itu terus dikoyak. Kemudian Kaisar mengutus surat kepada salah seorang gubernurnya yang berada di Yaman. Waktu itu Yaman ni, tuan-tuan, di bawah jajahan Kisra. Yaman ni dia bertukar tangan dua kali. Pernah dia di bawah jajahan Rom. Ketika mana? Ketika Habsyah melawan Yaman. Habsyah ni dia sekutu Rom. Dia Kristian kan. Sebab itu Najasyi ni Kristian, dia sekutu Rom. Sebab itu tuan-tuan baca dalam sirah zaman Abdul Muttalib, ada tentera bergajah namanya Abraha. Abraha datang dari mana? Yaman. Abraha ni asalnya ialah wakil daripada Habsyah. Sebab Habsyah ni dia buka empire. Empire tu duduk bawah Rom. Tapi kemudian ni kata ulama, Kisra masuk. Orang Parsi masuk. Orang Parsi ambil alih. Jadi gubernur di Yaman ni, Kisra punya gubernur namanya Bazan. Nama gubernur je lah Bazan. Jadi dia hantar surat kepada Bazan untuk pergi jumpa Nabi SAW. Baik. Bazan pun mengutus dua orang. Seorang bernama Abu Nawah yang pandai dalam bahasa Parsi, dan seorang lagi daripada Parsi yang bernama Jidu Jamirah. Ini dua orang
yang mana utusan daripada Bazan. Kedua-duanya diutus untuk menghadap Rasulullah SAW dengan membawa surat yang meminta kepada baginda untuk datang menghadap Kisra di Parsi. Kisra tersebut memerintahkan kepada gubernurnya untuk datang menyelidiki Rasulullah SAW dan segera memberi khabar kepadanya. Baik. Jadi tuan-tuan dihantar wakil untuk jumpa Nabi. Tadi Nabi hantar wakil untuk jumpa Kisra. Sekarang dia hantar wakil untuk jumpa Nabi, bagi tahu pada Nabi SAW tentang raja dia suruh datang menghadap. Baik. Bila mana dia datang? Yang ini kita sambung pertemuan kata. Cuma saya nak tutup tentang bila mana dia datang. Bila mana dia datang, kan tadi Nabi utuskan sahabat Nabi itu Syuja' yang pergi jumpa orang Parsi. Nabi tak pergi. Tapi sekarang orang Parsi datang jumpa Nabi. Bila mana dia datang, Nabi tengok ciri-ciri dia. Orang Parsi yang datang ni mereka agama Majusi. Apa berlaku? Misai dia panjang. Minta maaf lah kalau orang misai panjang sini. Misai dia panjang, janggut dia licin. Tak ada janggut, cukur habis, licin, misai panjang. Maka Nabi SAW tanya. Bila dia sampai je, soalan pertama Nabi tanya, lebih kurang mampu. Nabi tanya apa? Siapakah yang telah memerintahkan kamu memendekkan, memotong janggut dan memanjangkan misai? Lebih kurang mafhum. Siapakah yang telah memerintahkan kamu memotong janggut dan memanjangkan misai? Ni hadis ni terkenal tuan. Kalau tuan-tuan belajar hadis jumpa hadis bab janggut, mesti jumpa kisah Bazan. Bazan ni kisah dia popular antaranya dalam bab janggut. Baik. Apa dia jawab? Hadza dinuna. Dia bukan kata ini fashion kami, ini style kami, ini cara kami. Bukan. Dia tak kata macam tu. Kat tempat kami semua orang pakai buat macam ni. Tak, dia tak jawab macam tu. Tapi jawab apa? Dalam hadis sebut hadza dinuna, inilah agama kami. Ni tuan-tuan. Inilah agama kami. Dalam hadis sebut tentang wakil Bazan tadi. Misai dia panjang, janggut tak ada, licin. Dia kata apa? Hadza dinuna, ini agama kami. Maka Nabi beritahu kepada penghubung, sesungguhnya kami diperintahkan oleh siapa? Diperintahkan oleh Allah untuk memendekkan misai dan memanjangkan janggut. Maka sebab itu ulama bahas misai ini bukan cukur. Misai ini ialah nipiskan, potong. Tapi kalau tak mampu nak cukur, boleh, tak ada masalah. Misai. Tapi janggut kena pelihara, kata ulama. Kena pelihara. Jadi memanjangkan misai, mencukur janggut ialah bertentangan dengan sunnah. Akan tetapi ulama fatwa kata apa? Dibolehkan. Misai ni boleh bela, bukan panjang. Boleh bela misai ni, dibolehkan tebal sikit ke? Untuk siapa? Untuk orang yang memang tak ada janggut, memang tak tumbuh janggut dia. Pakai macam-macam minyak dah. Minyak macam-macam lah. Saya pun tak tahu nak sebut kat produk dekat Malaysia ni, macam-macam produk minyak janggut kan. Semua produk dah pakai. Sampai orang kata, pergilah ambil air periuk kera tu, tumbuh janggut nanti. Pun dia pergi gagak pajak bukit, curah air periuk kera, tak tumbuh kat tuan-tuan. Jadi untuk dia macam mana? Fatwa kata apa? Boleh dia pelihara misai sikit. Untuk apa? Ada sebab. Fatwa kata untuk membezakan dia dengan perempuan. Kalau tak ada terus, memang kira jambu lah, perempuan lah. Jadi sebab itu kena ada walaupun sikit tuan-tuan. Kena ada. Ini dalam hadis tuan-tuan. Bukan saya yang cerita dalam hadis. Sebab tu dalam hadis bab janggut tuan akan jumpa kisah Bazan ni, masyhur kisah dia. Wallahu a'lam. Tuan-tuan yang mulia, kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Namun pertemuan yang akan datang kita tak sambung kisah Kisra ni terus. Kita sambung kisah yang saya cerita tu tentang Raja Rom tu tadi, Heraklius, tak habis lagi. Di dalam kitab yang lagi satu, kitab jilid yang lagi satu, saya akan bawa pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam. Saya mohon maaf sebenarnya bagi perkongsian ada terkasar bahasa tersilap kata terlanjur bicara. Saya minta minta ampun kepada Allah. Dalam bulan Rabiul Awal yang mulia, bulan kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW, melangkah dalam bulan yang penuh kecintaan kepada Nabi. Elakkan daripada bergaduh. Orang nak bergaduh kita minta maaf. Saya ni bulan Rabiul Awal ni, bulan Nabi lahir. Ustaz kata ni bulan menyemai benih kecintaan. Saya maafkan semua kesalahan orang yang buat salah dengan saya. Sebab ni Rabiul Awal, saya nak belajar
macam Nabi, belajar cinta pada umat. Ini tuan-tuan, insya-Allah. Moga-moga kita tambahkan selawat dan salam kita kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW. Moga Allah terima kita dan juga tambah masa kita untuk bagi masa bawa manusia kepada Allah dalam kerja dakwah kita. Wallahu alam. Tangguh majlis sebagai para sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik.